menjelaskan tentang beberapa perkara yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya tazkirah daripada orang yang sama jangan dibuat terlampau kerap setiap hari orang yang sama, kerana dikhawatiri ia akan mendatangkan jemu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Jadi alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah di atas segala nikmatnya. Pada malam ni kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya kita dapat melapangkan masa di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita sambung lagi kuliah kita berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Midrajul Fawatih. Pada hari ini kita dah sampai di hadis yang ke-252/55 yang diberi tajuk hindarkan bentuk penyampaian yang boleh menjemukan masyarakat. An Ikrimah rahmatullahi alaihi anna ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala haditsin nas kulla jumu'ah marrah fa in abait فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك. رواه البخاري. Hadrat Sayyidina Ikrimah rahmatullahi alaihi meriwayatkan bahawa Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, berilah nasihat kepada orang ramai sekali pada setiap minggu. Jika tidak, berilah 2 kali. Jika kamu ingin lebih banyak, 3 kali setiap minggu. Janganlah sampai kamu menjadikan manusia merasa jemu dengan Al-Quran. Janganlah aku mendapati kamu datang kepada satu kaum sedang mereka bercakap dan kamu bercakap dengan mereka dan menghentikan percakapan mereka, lalu kamu menyebabkan mereka menjadi jemu. Akan tetapi hendaklah kamu berdiam diri. Apabila mereka menyuruh atau meminta kamu, maka nasihatilah mereka dalam keadaan mereka menginginkan kepada nasihat tersebut. Hindarilah bersajak di dalam berdoa. Jauhilah daripada bersajak itu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengetahui bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat tidak melakukan sedemikian itu. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Jadi hadis ini menjelaskan tentang beberapa perkara yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya tazkirah daripada orang yang sama jangan dibuat terlampau kerap setiap hari orang yang sama, kerana dikhawatiri ia akan mendatangkan jemu. Dia dalam menyampaikan ilmu ni dia ada dua perkara. Satu tazkiratul ilm. Satu lagi ta'limul ilm. Ta'limul ilm ni kita mengajar ilmu. Kalau menyampaikan ilmu dan mengajar ilmu tu tak ada masalah. Tiap-tiap hari 2-3 jam orang yang sama pun tak apa. Sebab dia memang mengajar, berkitab, dan dia menuntut orang yang belajar itu perlu mendalami ilmu yang dipelajarinya. Memang dituntut seperti itu. Tetapi satu lagi tazkirah. Tazkirah ini dia lebih kepada memberi peringatan kepada orang ramai. Peringatan kepada kehidupan akhirat, peringatan kepada kehidupan selepas mati, peringatan kepada untuk kita menjaga amalan-amalan kita. Maka peringatan seperti ini daripada orang yang sama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggalakkan untuk kerap dilakukan sehinggalah menyebabkan orang menjadi jemu. Kalau terpaksa buat lebih, seminggu 2 kali ataupun seminggu 3 kali, ataupun yang dianjurkan seminggu 1 kali. Ini untuk tazkirah, bukan untuk ta'limul ilm. Jangan kita salah faham maksud hadis ini. Tazkirah dia bukan menyampaikan ilmu, tapi dia lebih kepada memberi peringatan. Tazkirah pun penting. Sebab itu kita khutbah Jumaat tu hanya dibuat seminggu sekali. Itu pun orang dengar khutbah pun tidur, ngantuk. Sebab apa? Sebab rasa duk dengar benda yang hampir sama setiap minggu kan. Kita pun sama, bila dengar dia mengantuk. Setiap minggu disampaikan perkara. Ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Dengar hak tu. Lepas tu khatib baca apa semua, dah lentok dah. Ditambah pula lagi khutbah dibuat terlampau panjang. Di negeri kita alhamdulillah khutbah tu tak panjang, pendek. Itu sunnah. Kalau khutbah yang terlampau panjang, termasuklah di dalam hadis ni. Ada tempat khutbah Jumaat sampai 45 minit, dekat 1 jam. Orang tak mau dengar dah khutbah kalau macam tu. Kan? Orang tidur. Lepas tu orang bekerja, nak masuk kerja lagi. Kan? Jadi, inilah perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tumillan nas hadzal Quran. Jangan kamu ni menyampaikan agama, kamu menyebabkan orang jadi jemu. Jangan. Sedangkan bila kamu nak menyampaikan sesuatu, kamu sampaikanlah sesuatu itu dalam keadaan mereka menanti-nanti dan nak mendengar apa yang kamu nak sampaikan. Itu. Macam mana cara dia tu? Itulah kita kata hikmah. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Taala memberi hikmah ni kepada orang-orang tertentu, dan barang siapa yang diberi hikmah ni faqad utiya khairan katsira. Dia diberi dengan kebaikan yang banyak. Begitulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang nak disabdakan, para sahabat ternanti-nanti dan menunggu-nunggu apa yang nak disampaikan oleh baginda. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak menjadi dai daripada terus menjadi mufti dan terus memberi hukum. Nabi banyak
mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang paling mudah kita lihat bagaimana cara Nabi nak menyampaikan ilmu kepada sahabat. Satu orang sahabat solat dalam keadaan tak betul, datang kepada Rasulullah. Cara Nabi nak tegur dia, Nabi tak terus tegur. Kamu solat tak sah. Boleh tak Nabi nak cakap macam tu? Boleh. Tapi itu Nabi tak buat macam tu. Bahkan Rasulullah mengatakan pada sahabat tersebut, "Salli fa innaka lam tusalli." Pergilah solat sekali lagi, kamu sesungguhnya belum menunaikan solat. Sampailah beberapa kali berlaku, maka sahabat tu menjadi surrender. Ya Rasulullah, ajarlah kepadaku. Ajar kepadaku bagaimana cara solat yang betul. Aku tak tahu solat melainkan apa yang aku buat ni. Di situ bila dah kata ajarkan kepadaku. Kita kata kalau macam cawan ni tertelungkup ni dia dah macam ni dah. Barulah Rasulullah sampaikan ilmu, yang mana ilmu tu tidak sabar-sabar sahabat tu dengar. Rukuk kena tumak-ninah, sujud kena tumak-ninah, iktidal kena tumak-ninah, semua rukun kena tumak-ninah. Itu maksud Nabi nak tekankan. Sahabat ni mungkin dia solat terlampau laju sehingga tidak ada tumak-ninah, maka Rasulullah tegur. Okey. Seterusnya, hindarilah bersajak di dalam berdoa. Seterusnya, hindarilah bersajak di dalam berdoa. Apa maksud ini? Maksud ini tuan-tuan, doa, apabila kita berdoa sesuatu, kita nak minta sesuatu kepada Allah, kepada Rabb, kita bukan nak minta sesuatu tu dalam keadaan kita menghafal sesuatu perkara. Doa. Bahkan doa ini yang terbaiknya ia perlu dibuat daripada hati kita. Buat daripada hati. Apa yang kita hajat kepada Allah. Sebab tu bila kita berdoa tuan-tuan, kita jangan memadai doa dengan imam selepas setiap kali solat. Bahkan kita perlu ada satu-satu masa, satu-satu waktu setiap hari dalam kehidupan kita, kita ini bersendirian dengan Tuhan, bersendirian dengan Allah, dan kita meluahkan apa sahaja hajat kita kepada Rabb, kepada pencipta kita. Itu yang kita kena buat. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajar untuk doa lepas solat secara beramai-ramai. Memang tak ada. Tetapi harus untuk dibuat untuk ajar orang. Sebab masyarakat kita kalau tak buat, nanti tak ada doa langsung pula. Jadi dibuat juga. Cuma bila kita dah mengaji ni, kita kena faham, doa selepas solat itu tidak memadai. Kalau kita tak doa lepas solat, bila kita nak doa? Jadi perlu ada satu masa kita bersendirian dengan Allah di akhir malam, bermunajat kepada Allah. Di waktu tu kita menghadulah apa sahaja hajat kita kepada Allah. Kan? Kadang-kadang kita pada hari ni tuan-tuan, bila kita ada hajat, kita banyak pergi kepada ghairullah. Banyak pergi kepada selain daripada Allah. Cari selain daripada Allah. Dan kita lupakan Allah, lupakan pencipta. Dan setiap doa perlu kita doa daripada hati. Dan di dalam adab-adab kita berdoa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar pada kita adab berdoa. Apakah itu adab berdoa? Pertama, sebelum doa kita puji Allah. Yang kedua, sebelum kita berdoa kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebelum kita berdoa, kita doakan keampunan untuk kedua ibu bapa kita, seluruh muslimin dan muslimah, mukminin dan mukminat. Dan diakhiri doa dengan alhamdulillah, puji Allah, dan juga selawat atas Nabi. Di tengah-tengah itu
kita memintalah apa sahaja hajat kita kepada Allah. Dalam keadaan-keadaan tertentu, kita boleh buat solat hajat dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu solat hajat yang terbaik ni, seperti mana kita lihat sunnah sirah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, empunya hajat ni kita sendiri buat solat hajat tu. Bukan salah kita nak minta imam buatkan solat hajat, tak salah, boleh tuan-tuan. Tapi kalau hari-hari orang yang sama dia minta tu, itu dah lain macam lah. Jadi kalau boleh setiap individu kita mesti merasakan aku dekat dengan Allah, aku dekat dengan Tuhan. Maka setiap individu umat Islam perlu ada hubungan yang kuat dengan Allah. Dan kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara cara-cara kita berdoa adalah supaya lebih cepat untuk dimakbulkan adalah sebelum kita berdoa, kita membaca Asmaul Azam. Asmaul Azam ini adalah nama-nama Allah yang maha besar. Kita boleh cari dalam hadis Asmaul Azam. Antaranya adalah lafaz kalimah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Ya Ahad ya Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu juga antara Asmaul Azam. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Itu juga Asmaul Azam. Dan antara lain Asmaul Azam ialah Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup indah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita supaya kita berdoa kepada Allah menggunakan Asmaul Husna? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Fad'uhu biha. Maka mintalah kepada Allah dengan nama-nama Asmaul Husna ini. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berdoa kepada Allah, Rasulullah akan berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Kan? Sehingga orang kafir musyrikin telah mentohmah Rasulullah. Mereka mengatakan, apalah Muhammad ni? Dia melarang kita daripada mempersekutukan Tuhan, mempersekutukan Allah. Dia kata, la ilaha illallah, Tuhan itu satu, hanya Allah. Tetapi bila dia meminta kepada Rabb dia sebut macam-macam nama pula. Kejap menyebut ya Allah, kejap menyebut ya Rahman, kejap-kejap menyebut ya Rahim, kejap-kejap menyebut ya Dzal Jalali wal Ikram. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat, Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Serulah nama Allah, serulah nama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mana-mana sahaja yang kamu serukan, itu adalah nama-nama Allah yang maha indah, yang cukup cantik, yang cukup indah. Maka maksud Rasulullah berdoa ya Allah ya Ar-Rahman ialah kepada Rabb yang satu. Cuma Rasulullah menyebutkan nama-nama yang berbeza, nama Allah yang berbeza-beza. Dan bagi Allah memiliki 99 nama yang indah. Masya Allah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nama-nama Asmaul Husna ini kita perlu berdoa dengan menyebutnya. Kita lihat apa hajat kita. Hajat kita ni sakit, kan? Maka kita minta apa pada Allah? Ya Syafi, wahai penyembuh. Kita lihat apa hajat kita. Kita lihat kita ni ada masalah kewangan. Maka kita doa, Ya Wahhab, Ya Razak. Kan? Wahai pemberi rezeki, wahai yang maha memberi.
Kita ni dizalimi. Kita minta pada Allah, Ya Latif, wahai yang maha lembut, berilah kelembutan kepadaku. Kan? Kita nak menentang musuh, kita doa, Ya Qahar, Ya Jabbar, yang maha berkuasa, yang maha memaksa, yang maha berkuasa, perkasa, hapuskanlah musuh-musuh engkau. Itu cara berdoa. Bukan sahaja berdoa, bahkan selain daripada berdoa, kaifiat semasa berdoa itu. Kaifiatnya apa? Kita kena berdoa dalam keadaan seolah-olah kesan Asmaul Azam ni, Asmaul Husna, Asmaul Azam ini, apabila kita berdoa, kita kena berdoa seolah-olah kita merasakan kita ni lemas. Apabila kita lemas, kita sudah tidak ada lemas di dalam sungai ke laut ke kat mana, dan kita sudah tidak ada siapa-siapa yang dapat menyelamatkan kita. Tak ada siapa. Melainkan hanya dia yang satu yang dapat menyelamatkan kita. Jadi pada ketika itu, kita akan menyebut dengan penuh tulus, dengan penuh ikhlas, dengan penuh bersungguh-sungguh, dengan penuh tumpuan, dengan penuh khusyuk, dengan penuh segala-galanya lah. Jadi itu kaifiat bila kita menyebut Asmaul Azam dan Asmaul Husna. Sebab itu ada ulama mengatakan, apabila aku meminta kepada Rabbku, meminta kepada Allah, aku tahu manakah satu doa aku yang dimakbulkan dan mana yang tidak. Apabila aku meminta kepada Rabbku, maka apabila air mataku mengalir, hatiku menggeletar, maka aku yakin, meremang bulu romaku, maka aku yakin doaku pasti akan diperkenankan oleh Rabbku, oleh Tuhan. Jadi bila doa ni, Allah Ta'ala ni, dia nak kita ni bila minta kepada dia, jangan minta sambil lewa lah. Itu. Bila meminta kepada Allah, minta bersungguh-sungguh. Itu Allah Ta'ala nak daripada kita sebagai hamba-hambanya. Barulah kita jadi hamba-hamba yang khusyuk. Kerana itu di dalam hadis ni, bila kita baca, Rasulullah melarang daripada berdoa sambil bersajak. Berdoa sambil bersajak ni mana dia? Kita doa, melantunkan doa ni seolah-olah nada berpantun. Bila kita berdoa dengan nada-nada seperti itu, bermakna itu bukan doa daripada hati. Itu doa kita nak buat-buat bagi sedap didengar. Nak bagi sedap didengar. Sedangkan doa yang sebenar ialah kita meminta kepada Rabb, kepada Allah daripada hati kita, dengan penuh takzim, dengan penuh kebesaran Allah, dengan penuh pengharapan kepada Allah, dengan penuh ikhlas pengharapan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kita malu nak minta dengan Allah. Kadang-kadang setengah orang ni dia kata, aku ni doa tak makbul lah, malulah nak doa banyak-banyak. Pasal apa? Aku ni banyak dosa. Kan? Itu tidak sepatutnya bagi satu orang hamba Allah. Hari-hari kita baca kan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, akan dikaulah aku sembah, akan dikaulah aku memohon pertolongan. Siapa lagi kita nak minta tolong kalau bukan Allah? Kan? Kalau kita malu nak berdoa dengan Allah, antara tanda orang yang kibir, yang sombong dengan Tuhan ialah orang yang tidak suka untuk berdoa kepada Allah. Sebab tu jangan kita ada perasaan tersebut. Sentiasa bila kita banyak berdoa, pergantungan hati kita akan menjadi kuat. Pergantungan hati akan menjadi kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila doa ni dengan nada-nada tertentu, maka ia bukan doa daripada hati, nak mencantikkan doa tersebut. Jadi itulah yang maksud itu Nabi larang.
Tetapi kadang-kadang sesuatu doa itu dia menjadi cantik sebutannya secara spontan, bukan dibuat-buat, maka itu tidak ada masalah. Seolah-olah nada bersajak. Sebagai contoh, doa, salah satu daripada doa yang Rasulullah SAW ada ajar kepada kita, Allahumma inni as'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka afwa min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran lil afiyah wa nas'aluka ghina anin nas. Ini adalah salah satu doa yang Rasulullah ajar kepada umat yang biasa dibaca selepas solat witir. Doa seperti ini. Jadi kalau kita lihat doa ini memang nada dia agak nada bersajak sebab sedap didengar. Ilman nafi'a, qalban khashi'a, ilman nafi'a, yaqinan sadiqa, dinan qayyimah. Ada. Tapi tuan-tuan, ini bukan perkara yang dibuat-buat, bahkan ini adalah daripada spontan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, itu tidak ada masalah. Maksud sajak ni dia fikir nak buat ayat macam mana nak sedap-sedapkan, tapi benda tu bukan daripada hati kita. Kita ni sebagai hamba Allah, kita perlu ada hubungan hati yang kuat dengan Rabb, dengan pencipta kita. Inilah yang telah diusahakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat, supaya seluruh umat kembali kepada Allah, dan pandangan Allah kepada manusia ialah pandangan kepada hati manusia. Allah Taala tak pandang rupa paras dan harta benda kita, sikit pun tak pandang. Tetapi apa yang dilihatnya adalah keikhlasan hati, dan juga amalan kita. Bagaimana amalan kita? Itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penerangan dan nasihat dibataskan kepada orang yang ada keinginan. Bagi mereka yang tiada keinginan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada mereka berkali-kali. Inilah maksud dakwah. Jadi dua cara penyampaian kepada umat. Yang pertama, orang yang datang. Alhamdulillah, tuan-tuan orang yang inginkan kepada ilmu, inginkan kepada agama, datang ke masjid, dengar kuliah, tazkirah hari-hari. Masya Allah. Tapi ada orang yang tak mau dengar, tak mau datang. Jadi, apa yang Nabi buat? Nabi buat dua-dua, tuan-tuan. Orang yang datang ke masjid, Rasulullah akan beri tazkirah, berikan khutbah, berikan agama, ajarkan Al-Quran. Orang yang datang. Orang yang tak datang, macam mana? Biar saja. Tidak. Rasulullah SAW akan datang kepada mereka. Dan Nabi SAW mengajak para sahabat untuk berjumpa mereka. Untuk berjumpa mereka-mereka yang tidak ada. Bahkan ia dibuat berkali-kali. Dalam usaha ini, usaha mengajak manusia kepada Allah ni, dia tidak ada istilah jemu, tuan-tuan. Kita ni cepat jemu disebabkan kelemahan kita. Kadang-kadang kita kata, saya ni dah jumpa banyak kali, dah cakap banyak kali, dah itu banyak kali, tapi tak mau dengar. Malas biar pergi kat dia. Itu sifat kita. Semoga Allah ampunkan kita. Kan? Tetapi kalaulah sifat Nabi, sifat kerja yang dibuat, usaha yang dibuat oleh Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi, dia tak ada istilah jemu, tuan-tuan. Dia akan buat sampailah Nabi itu wafat. Sebab itu dalam kitab Hayatul Sahabah ada mengisahkan tentang para Nabi dan para Rasul. Ada Nabi dan Rasul tidak ada pengikut. Ada Nabi dan Rasul pengikutnya beberapa orang. Satu orang, dua orang pun ada. Ada Nabi dan Rasul pengikutnya satu keluarga. Ada Nabi dan Rasul pengikutnya satu kampung je. Ada Nabi dan Rasul pengikutnya begitu ramai. Macam Nabi Allah Musa alaihissalam. Kan? Dan pengikut yang paling ramai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi semua Nabi dan Rasul ni mereka berjaya di sisi Allah. Mana bukan kerana mereka ni ada orang ikut, ada orang tak ikut. Orang tak ikut mereka gagal, orang ikut mereka berjaya. Tak. Apabila mereka melaksanakan perintah Allah, mereka berjaya. Mereka tinggalkan perintah Allah, gagal. Kerana Allah perintahkan mereka untuk melakukan kerja mengajak manusia kepada Allah. Maka Nabi SAW punya usaha. Orang datang Nabi sampaikan agama, orang tak datang Nabi akan anjurkan sahabat untuk berjumpa, dan Nabi pun bergerak untuk berjumpa mereka. Jadi menjumpai orang yang tidak ada keinginan berulang-ulang kali agar ataupun sehingga timbul dalam hatinya ada keinginan. Dan berulang-ulang kali ini juga boleh dibuat dengan berbagai-bagai cara. Boleh disentuh. Kadang-kadang satu cara tak tersentuh. Cara yang lain ia akan tersentuh. Okey. Hadis ini bersyarat. Okey, di dalam hadis ni juga ada disebutkan yang saya bacakan dan terjemahkan tadi. Hindarilah bersajak dalam doa dan daulah bersajak itu. Okey. Janganlah aku mendapati kamu datang pada satu kaum sedangkan mereka bercakap. Dan kamu bercakap dengan mereka lalu menghentikan percakapan mereka. Tapi Nabi suruh hendaklah kamu berdiam diri. Jadi hadis ini merujuk kepada adab di dalam majlis. Adab dan di dalam majlis. Iaitu apabila mereka, iaitu orang ramai ataupun orang-orang tertentu sedang bermesyuarat ataupun duduk dalam satu majlis, duduk dalam satu muzakarah, maka adabnya tidak betul kalau kita datang dan kita menghentikan program yang telah berjalan tersebut. Itu adabnya. Maksud dia, bila kita datang dalam majlis orang, kita hormat kepada majlis orang. Jangan pula kita datang dalam majlis orang, kita rosakkan majlis orang lain. Jadi tadi Rasulullah yang hadis saya bacakan tadi, apabila kamu datang kepada satu kaum sedangkan mereka sedang berbicara, lalu kamu pula menyampuk dan mengganggu dan memberhentikan pembicaraan mereka ataupun mesyuarat mereka, kamu. Jadi itu tidak ada adab. Jadi yang betulnya apa? Yang betulnya apabila mesyuarat, apabila ada muzakarah, apabila ada majlis, maka kita datang. Maka kita perlu menghormati majlis yang telah ada, yang telah wujud tersebut, dengan kita duduk, dengar dan diam. Kalau kita ada apa-apa kita nak bercakap, jika diminta kita bercakap. Kalau tidak diminta kita duduk. Kan? Kalau kata benda yang dicakapkan tu benda yang jauh tersasar, tersalah, tersilap, kita boleh jumpa orang yang bercakap untuk dimuzakarahkan semula, diberitahu. Kan? Yang penting jangan kita terus merosakkan majlis. Ini juga perkara yang beradab, yang tidak ada adab, yang telah dilarang oleh Nabi SAW. Kamu jangan datang kepada satu kaum yang sedang bermesyuarat, sedang ada majlis, muzakarah, apa-apa sahaja. Kamu datang, kamu bercakap dan kamu menghentikan mereka. Ini tidak boleh dan tidak dibenarkan oleh Nabi SAW, kerana itu ialah perkara yang tidak ada adab dan kurang adab daripada sudut akhlakil Islamiyah. Di dalam Islam dia mengajar kita banyak perkara, mengajar kita adab. Adab kepada siapa? Pertama, adab kepada Tuhan. Adab kepada Tuhan apa dia? Jangan mensyirikkan Allah.
Ada hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ada tawakal yang kuat dengan Tuhan. Itu adab dengan Tuhan. Adab dengan Rasulullah. Mengasihi, mencintai Rasulullah, menghargai perjuangan dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa dan berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga cuba untuk mengikuti contoh tauladan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adab dengan Nabi. Adab dengan orang Islam. Kita menghargai umat Islam, menghormati umat Islam, saudara kita yang lain dan tidak menyakiti mereka. Sekurang-kurangnya orang Islam yang ia mana al-muslimu man saliman muslimu lisani wa yadihi. Ini peringkat orang Islam yang paling rendah. Orang Islam dengan orang Islam yang lain, sifat dia tidak akan menyakiti orang Islam yang lain dengan lidah dan tangannya. Ini paling kurang. Orang beriman ma yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi, mengasihi saudaranya seperti mana dia kasih kepada diri dia sendiri. Dan ini orang beriman. Itu adab kita dengan orang beriman. Akhlak. Jadi Islam mengajar kita akhlak, berakhlak. Kerana itulah Rasulullah SAW menjelaskan mu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang sempurna, akhlak-akhlak yang baik. Siapa yang dihantar? Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar untuk kita menyempurnakan akhlak. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan para nabi dan rasul yang lain adalah pada akhlaknya. Tidak ada mana-mana nabi dan rasul dipuji akhlaknya di dalam Quran, melainkan hanya Rasulullah sahaja. Dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat hebat, akhlak yang sangat tinggi. Siapa dia? Kamu wahai Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang sangat. Kan? Apa itu akhlak yang paling terbaik? Akhlak Nabi yang dicontohi oleh Rasulullah, akhlak yang paling baik. Kita tak mampu nak buat, tuan-tuan. Kita tak mampu. Kalau kita mampu, alhamdulillah, itu adalah bahagian daripada kasih sayang Allah beri dekat kita. Kan? Apa dia? Wa'fu amman zalamak wa ahsin man asa'a ilaik wa awsil man qata'ak. Ini akhlak Nabi. Orang buat zalim kepada kamu, kamu maafkan mereka. Orang buat jahat pada kamu, kamu buat baik pada mereka. Orang putuskan silaturahim dengan kamu, kamu hubungkan silaturahim dengan mereka. Ada orang mampu nak buat macam ni, tuan-tuan? Hanya Nabi ni, Rasulullah mampu buat macam tu. Kita orang buat kat kita nak balas 2 kali ganda. Jahat kita. Kan? Sebab itulah antara tanda-tanda ahli syurga ni ialah orang yang mana sentiasa memaafkan orang lain. Suka memaafkan orang. Tak ada dalam hati ni dengan manusia ni, tak ada. Dia maafkan. Tak ada. Kan? Di dalam majlis Nabi SAW, satu hari satu orang sahabat datang. Rasulullah bagi tahu sebelum sahabat ni datang, kejap lagi akan sampai satu orang ahli syurga. Satu orang sahabat datang. Ni sahabat yang biasa je. Hari kedua datang lagi satu orang sahabat. Orang yang Rasulullah beritahu. Sebelum sahabat tu datang lagi begitu. Sebentar lagi akan datang dalam majlis ni satu orang ahli syurga. Datang satu orang sahabat. Orang yang sama dengan orang yang semalam. Hari ketiga pun sama juga. Sebentar lagi akan datang ahli syurga. Tengok satu orang sahabat dia datang. Sahabat pelik. Apa hebat dia ni ahli syurga, Nabi beritahu. Satu sahabat yang lain pergi jumpa sahabat ni beritahu, wahai temanku, saya nak minta hajat sikit. Apa dia? Saya nak bersama tuan, nak menjadi tetamu tuan 3 hari. Sebenarnya bukan dia nak jadi tetamu sahabat tu pun. Dia nak tengok apa amalan satu orang sahabat ni sampai Rasulullah bagi tahu 3 kali betul-betul ni ahli syurga. Dia duduk di rumah menumpang nak tengok amalan. Malam-malam dia tak tidur, spy tengok apa sahabat. Tengok-tengok sahabat tu lepas subuh tidur. Lepas isyak tidur.
Bangun kat subuh baru bangun. Amalan dia sangat-sangat biasa. Tak nampak pun amalan-amalan yang special lah. Kok lu bangun tengah malam berzikir ke, baca Quran ke, amalan hebat. Tak ada. Nampak biasa sangat. Sampai 3 hari, sahabat ni rasa macam kecewa lah, kata, aku nak dapat sesuatu amalan yang hebat daripada kamu, tapi tak nampak apa pun. Biasa je. Kan? Akhirnya dia pun pecah rahsia lah. Dia kata, sebenarnya Tuan, saya datang ni bukannya saya nak apa pun. Saya datang duduk dengan Tuan nak tengok apa amalan Tuan. Dan saya lihat amalan Tuan ni biasa sangat. Sahabat-sahabat yang lain, orang-orang lain pun buat amalan macam Tuan. Tak nampak apa-apa yang istimewa sangatlah. Kenapa? Tapi Tuan, Rasulullah beritahu Tuan ni ahli syurga 3 kali. Apa amalan Tuan? Jadi sahabat ni pun beritahu, aku tak ada apa-apa amalan melainkan apa yang kamu lihat, itu aja. Kecuali satu saja. Setiap hari aku sebelum tidur, hati aku ni tidak ada mahu rasa dengki dekat orang, iri hati dekat orang, hasad dekat orang lain. Tak ada. Aku sayang pada semua orang, dan semua orang yang buat zalim kepada aku, buat jahat dekat aku maafkan mereka kerana Allah. Setiap hari sebelum tidur, 00, kosong. Aku tak ada apa-apa. Aku kasih pada semua. Itu saja tuan-tuan. Amalan hati yang macam tu menyebabkan Rasulullah telah tuturkan ahli syurga 3 kali. Nabi begitu ahli syurga. Ini akhlak tuan-tuan. Akhlak. Memaafkan kesalahan orang. Mengusungkan hati daripada perasaan iri hati, dengki, hasad, semua tak ada. Akhlak. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita sama-sama dapat merenungnya. Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam neraca timbangan amalan seseorang Islam itu lebih berat daripada akhlak yang baik. Tak ada yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Dan inilah keistimewaan Rasulullah. Akhlak Rasulullah adalah akhlak yang paling terpuji di kalangan semua makhluk-makhluk Allah, di kalangan semua manusia. Dan Nabi membawa akhlak ini kepada umat. Masya Allah. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita sentiasa berada di atas siratul mustaqim, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita amal dan sampaikan insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang daripada kelemahan saya, tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.